Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Okey. InsyaAllah kita akan sambung sikit. Cuma saya nak sebut satu benda. Tadi kita sebut pasal pembukuan ataupun penulisan hadis. Selepas daripada zaman sahabat, hadis masih lagi ditulis. Cuma catatan yang ada adalah catatan peribadi. Bila masuk zaman Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz melihat pada zaman dia merasakan perlu untuk negara mengeluarkan arahan rasmi untuk dikumpulkan hadis sebagaimana arahan yang dikeluarkan oleh Abu Bakar dan Osman untuk mengumpulkan Al-Quran. Sebab pada zaman Umar bin Abdul Aziz, dia tengok orang dah yang hafal hadis makin ramai yang meninggal dunia. Dan ingatan pada zaman tu pun dah kurang kukuh. Maka Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah pada masa itu, khalifah Bani Umayyah, maka dia keluarkan arahan supaya Abu Bakar Muhammad bin Hazim untuk menulis hadis-hadis yang ada dalam negara Islam pada masa tu, yang mana pada masa tu masih lagi diriwayatkan daripada mulut ke mulut. Kalau ada catatan pun masih catatan peribadilah. Kemudian Abu Bakar bin Hazim ni pun dia mulalah kumpul hadis-hadis yang ada. Cuma Abu Bakar bin Hazim ni dia tak sempat selesaikan tugas dia, dia meninggal dunia. Sehinggalah tugas dia itu diambil alih oleh seorang ulama hadis besar di zaman Bani Umayyah yang bernama Ibn Shihab, Muhammad Ibn Shihab Az-Zuhri. Dialah orang yang mana berjaya mengumpulkan hadis yang diarahkan oleh Umar bin Abdul Aziz, dan buku hadis tu diletakkan di dalam buku. Yang mana hadis-hadis tu tidak disusun mengikut apa-apa metodologi. Sekadar kumpul. Bila dah siap kumpul, dia bagi pada Umar bin Abdul Aziz untuk disimpan. Inilah kita kata pembukuan pertama, pembukuan rasmi yang pertama yang dilakukan oleh kerajaan Islam. Selepas daripada itu, ulama-ulama Islam bila dia tengok khalifah pun dah mula keluarkan arahan untuk menulis, maka ulama-ulama hadis pun menulis hadis sebagai kitab yang mereka riwayatkan kepada anak-anak murid mereka. Maka muncullah kitab-kitab hadis yang mana merupakan inisiatif ulama-ulama selepas mereka melihat Umar bin Abdul Aziz menulis. Maka Ibn Juraij menulis, Imam Malik menulis, Abdullah bin Mubarak juga menulis. Jadi muncullah kitab-kitab hadis yang pelbagai. Cuma apa yang istimewanya, setiap ulama-ulama hadis yang menulis, mereka ada metodologi mereka yang tersendiri. Maknanya, kalau kita tengok kitab-kitab hadis ni, dia ada nama-nama yang khas. Dia ada nama-nama yang khas. Dia tak, bukan satu nama. Sebab ada kitab yang dipanggil sunan. Sunan Tirmizi, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai, Sunan Ibni Majah, Sunan Darimi. Kan? Ada hadis, ada kitab hadis yang kita panggil musnad. Musnad Ahmad, Musnad Ishaq bin Rahoya, Musnad apa lagi? Al-Bazzar. Ada kitab yang kita panggil sebagai musannaf. Kita ada musannaf Abdul Razak. Kita ada musannaf Ibn Abi Shaybah. Ada kitab yang kita panggil sebagai muwatta, seperti muwatta Malik. Dan ada kitab yang kita panggil sebagai jami', seperti Al-Jami'us Sahih, Al-Mukhtasar, Al-Musnad. Min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih. Itu nama kitab apa tu? Sahih Bukhari. Nama kitab dia Al-Jami' As-Sahih,
al-mukhtasar, al-musnad min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih. Jadi oleh kerana nama dia panjang sangat, jadi orang panggil dia Sahih Bukhari je lah. Jadi nama-nama kitab ni, sebenarnya nama tu bukan dia saja-saja letak. Kerana pada zaman mereka menulis kitab hadis, keilmuan pada masa tu memang berada di puncak lah. Maknanya penulisan, harakah ilmiah, gerakan ilmu ni memang berada di puncak. Maka bila mereka menulis, mereka ada metodologi. Dan nama yang mereka letak tu menunjukkan metodologi umum dalam kitab tu. So nanti saya akan hurailah, kan? Apa yang dimaksudkan dengan jami', apa yang dimaksudkan dengan sunan, apa yang dimaksudkan dengan muwatta', apa yang dimaksudkan dengan apa lagi tadi? Musannaf, apa yang dimaksudkan dengan musnad. Musnad tadi saya dah hurailah. Mana musnad ni apa? Dia kumpul hadis kot nama sahabat. Satu tempat. Mana riwayat Abu Hurairah, tak kira apa tajuk pun, semua letak satu tempat. Itu musnad. Sebab tu orang nak cari hadis dalam Musnad Ahmad memang susah. Kalau dia setakat tahu hadis ni riwayat Abu Hurairah, Abu Hurairah punya hadis 8,000. Seminggu belum jumpa lagi. Jumpa dah tapi tak perasan. Habis, patah balik. Bayang, susah. So pasal apa Imam Ahmad tulis macam tu? Sebab tu kitab dia, sukati dia. Jadi orang yang datang kemudian, dia orang buatlah indeks untuk hadis Musnad Ahmad. So kalau kita nak cari hadis dalam Musnad Ahmad, kena buka indeks dia. Okey. Baik. Kita mula yang pertama sekali, jami'. Sebelum kita masuk kitab ni, kita kena tahu dulu. Tak apa, kita ada banyak masa, no problem. Sekejap kita masuk hadis makbul nanti mudah lah. Kita masuk jami'. Jami' ni apa dia? Jami' ni ialah kitab hadis yang mengumpulkan hadis berdasarkan keseluruhan tajuk-tajuk bab di dalam agama. Bila sebut jami', maksudnya kitab yang cover semua bab dalam agama. Semua bab dalam agama dia akan masuk. Maknanya ada hadis berkaitan dengan hukum hakam, fiqh, ada hadis yang berkaitan dengan tafsir, ada hadis berkaitan dengan sirah, ada hadis berkaitan dengan manaqib, ada hadis berkaitan dengan akidah, ada hadis berkaitan dengan fitan. Maka semua bab-bab dalam agama dia cover dalam kitab dia. Maka kitab dia dipanggil jami'. Sebab itu Bukhari namakan kitab dia Al-Jami'us Sahih. Kitab yang membicarakan keseluruhan bab dalam agama. Okey. Kemudian Sunan. Sunan apa? Sunan adalah kitab yang mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum fiqh. Sahaja. Dan jami' dan juga sunan ni tidak meletakkan melainkan hanyalah hadis-hadis daripada Nabi SAW semata-mata. Susah nak jumpa pandangan sahabat. Susah. Ada tapi tak banyak. Biasanya dia akan bawa riwayat daripada Nabi. Jami' sama, sunan sama. Tapi cuma beza sunan dengan jami', jami' lebih luas. Sunan ni hanya fokus pada hukum. Okey. Baik. Satu lagi, Muwatta'. Muwatta' juga mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum hakam agama. Cuma dia mencampurkan hadis Nabi, perkataan sahabat, perkataan tabi'in dan pandangan penulis dalam kitab tu. Dia kumpul hadis, pandangan sahabat,
pandangan tabi'in dan pandangan penulis kitab tu, dia letak dalam satu tempat, maka namanya Muwatta. Kita ada satu lagi Musannaf. Musannaf sama macam Muwatta, cuma dia tak letak pandangan dia, melainkan sikit je. Dia tak macam Muwatta tadi, banyak kat pandangan Imam Malik dalam Muwatta Malik, banyak pandangan Imam Malik. Tapi kalau kita check Musannaf Abdul Razak, tak banyak. Check Musannaf Ibn Abi Shaybah, tak banyak. Dia sama macam Muwatta, dicampur hadis ada, asar sahabat ada, asar tabi'in ada, tapi tak banyak pandangan penulis. Tak banyak pandangan penulis. Baik. Kita ada satu lagi. Mu'jam saya dah sebut tadi. Kita ada satu lagi. Musnad saya sebut kan? Kita ada satu lagi, Mu'jam. Dalam banyak-banyak Mu'jam yang ada, saya nak ambil contoh sebagai Mu'jam Tabarani. Tuan-tuan pernah dengar kan nama Tabarani kan? Tabarani nama dia. Dia ada tulis kitab Mu'jam, 3 Mu'jam yang terkenal. Dia ada Mu'jam Kabir, Mu'jam Besar, Mu'jam Awsat, Mu'jam Sederhana, dan Mu'jam Saghir, Mu'jam yang kecil. Jadi Mu'jam ni apa pula? Mu'jam ni kalau Mu'jam Kabir, Tabrani dia susun kot nama sahabat macam Musnad. Mu'jam Kabir, Tabrani susun hadis dalam tu ikut nama sahabat macam Musnad. Kalau dah sama macam Musnad, pasal apa dia beza jadi Mu'jam? Dia ubah nama jadi Mu'jam sebab nama sahabat dalam kitab dia tu disusun ikut alif bata. Alif dulu, ba kemudian, ta kemudian. So ba datang sebelum ta lah. Mu'jam. Kalau Musnad, dia dahulukan yang 10 orang dijamin syurga, lepas tu dia susun ikut suka dia. Perempuan belakang sekali lah. Sahabat perempuan belakang sekali. Okey. Kalau Mu'jam Awsat dengan Mu'jam Saghir, dia tak susun kot nama sahabat, dia susun kot nama tok guru dia. Juga alif bata punya susunan. So nak cari hadis dalam Mu'jam ni lebih mudah daripada nak cari dalam Musnad. Baik. Kalau Musnad susun kot nama sahabat, Mu'jam ikut nama sahabat, Mu'jam Kabir. Mu'jam Awsat dengan Saghir tak ikut nama sahabat, ikut nama tok guru, susun ikut alif bata. Apa persamaan antara Jami', Sunan, Muwatta dan Musannaf? Mereka ada persamaan bila mana mereka menyusun hadis-hadis dalam tu ikut nama, ikut tajuk bab. Jami' sama, Sunan sama, Muwatta sama, Musannaf sama. 4 jenis ni dia susun hadis ikut nama bab. Zakat punya hadis satu tempat. Tak kira daripada mana-mana sahabat pun, satu tempat. Salat punya hadis satu tempat. Akidah punya hadis satu tempat. Okey? Kita akan tengok dalam banyak-banyak kitab hadis ni, kita nak ambil beberapa sebagai contoh yang utama. Sebab tu nanti tak ada orang kata kat kita, hadis ini walaupun diriwayatkan oleh Imam Abu Daud tetapi dia dhaif, maka ada orang dia marah. Bodoh sangat ke Abu Daud sehingga tak tahu hadis ni dhaif sampai boleh masuk dalam sunan dia. Kita kata tak. Kerana orang yang belajar hadis dia akan tahu. Dia akan tahu. Kita nak tengok yang tu. Supaya nanti tak adalah terbeliak biji mata tengok saya berceramah, hadis ni dhaif riwayat Abu Daud, semua terbeliak biji mata. Tak ada. Lepas ni relax kan. Tak ada yang lain ke Ustaz? Ini kami dah tahu. Cik kan.
Okey. Pertama kita nak masuk Sahih Bukhari. Nama Sahih Bukhari Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih. Ni yang saya sebut tadi. Nama dia adalah Jami', makna hadis yang cover semua bab-bab dalam agama. Al-Musnad, yang mana sanad dia bersambung, dan sanad musnad kan sanad bersambung dan daripada Nabi. As-Sahih, yang mana hadis dalam tu sahih. Al-Mukhtasar, ringkas. Min umuri Rasulillah, daripada arahan-arahan Nabi. Wa sunanihi, dan sunnah Nabi. Wa ayyamih, dan juga sirah-sirah Nabi. Nama dia panjang sikit. Jadi ulama dia short kan jadi Sahih Al-Bukhari. Tapi lepas ni kalau orang sebut Jami' Sahih tu orang tahulah. Al-Jami' As-Sahih kan. Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih. Tu Sahih Bukhari lah. Baik. Penulis dia ni Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Lahir pada tahun 1194 Hijrah di kampungnya berhampiran dengan Bukhara. So nama dia Muhammad bin Ismail. Tuan-tuan kalau baca kitab Tirmizi, tiba-tiba Imam Tirmizi kata, qala li Muhammad ibn Ismail, telah berkata kepada saya Muhammad ibn Ismail, maknanya Bukhari. Orang panggil dia Bukhari sebab dia orang Bukhara. Tiba-tiba lahir kat Malaysia nama Bukhari. Patutnya lahir kat Malaysia nama Malizi. Orang Bukhara pun tengok kita. Tapi yalah, sebab mungkin zaman dulu dia hormat pada Imam Bukhari, dia bubuh nama anak dia Bukhari supaya anak dia tu hebat macam Imam Bukhari lah. Tapi macam pelik sikit lah orang Bukhara tengok. Sebab orang Bukhara ni muka macam Cina. Tengok keluar mamak muka Bukhari. Dia lambat sikit nak cerna lah kan. Macam mana muka macam ni nama Bukhari kan. Patutnya orang tempat kami semua muka Cina-Cina. Jadi dia digelar Bukhari kerana dia dilahirkan berhampiran dengan Bukhara, Asia Tengah. Hari ini dekat Kazakhstan. Kan betul? Kazakhstan kan? Uzbekistan. Dia Tantan ni lah. Maknanya negara-negara Asia Tengah. Muka macam Cina sikit lah. Mungkin Imam Bukhari pun muka macam tu lah. Okay. Dan dia bukan Arab lah. Dia bukan Arab. Tok dia nama Bardizbah. Bapa kepada Mughirah, dia nama dia Muhammad bin Ismail. Tok dia bin Ibrahim. Moyang dia Mughirah. Kan? Moyet dia nama Bardizbah. Bardizbah ni tak Islam, Majusi. Yang masuk Islam Mughirah. Moyang dia nama Mughirah masuk Islam. Lepas tu anak dia pun masuk Islam lah. Nama anak dia Ibrahim, dapat Ismail. Bapa dia Ismail ni pun ulama' juga lah. Bapa dia Ismail ni bukan orang biasa, ulama' juga. Sebab pernah belajar dengan Abdullah bin Mubarak. Tapi bapa dia taklah sehebat anak dia. Dan bapa dia meninggal lah masa Imam Bukhari ni kecil. Imam Bukhari yatim dah. Lahir dalam keadaan buta. Kemudian berkat doa ibu dia, dia dapat melihat. Celik mata dia. Kemudian mak dia bawa dia dengan abang dia pergi ke Mekah untuk buat haji. Kemudian mak dia balik dengan abang dia, dia tinggal di Mekah untuk belajar. Maka masa dekat Bukhara pun dia dah belajar dah. Tapi dia duduk di Mekah, dia teruskan pengajian dia mencari hadis-hadis Nabi SAW, dan dia berpusing di negara-negara Islam, dia mencari hadis-hadis Nabi. Sehingga kan dia kata dia menghafal 600,000 hadis dengan sanad. Yang ni kita gelar dia Amirul Mukminin fil Hadis. Tuan-tuan, kita dengar 600,000 dengan sanad dihafal. Mungkin orang kata macam, betul ke? Exaggerate kot. Tuan-tuan, baru ni Syekh Hasan Haidar datang kan? Hasan Muhammad Haidar Al-Waili Al-Yamani, orang Yaman. Saya tengok dia baca sanad dalam Sunan Tirmizi. Saya jadi penterjemah kan. Saya tengok dia baca sanad. Betul.
Dia baca daripada ingatan dia. Semalam sahabat saya datang dari Kelantan ziarah rumah saya. Dia tengok baby baru saya kan. Dia kata saya bawa Syekh Hasan dekat Kelantan. Saya baca sanad Tirmizi, saya baca matan Tirmizi. Anak murid dia baca sanad untuk saya. Dan saya cek betul. Anak murid baru. Syekh tengok kan. Tengok anak murid aku kan. Baru betul kan. Maknanya baru kita kata muhaddis, dan kita boleh tengoklah muhaddis yang hidup menghafal hadis dengan sanad. Masya Allah. Saya pergi Mesir, Iskandariah. Saya nak pergi ambil sanad daripada Syekh tadi tu kan. Dia jadi khatib. Dia baca sanad daripada kitab Ibn Mu'az Az-Zuhud, Ibn Mubarak. Dia baca dengan sanad. Dia baca hadis tu slow sikit. Dia kata, Qala Ibnul Mubarak, Haddasana fulan. Qala haddasana fulan. Qala akhbarana fulan. Lepas tu baru dia baca hadis. Masya Allah. Maknanya ada lagi muhaddis-muhaddis yang menghafal hadis. Ini baru kita kata muhaddis sungguh. Baca hadis dengan sanad, dia hafal sanad tu. Dan hadis yang dia baca tu pun sahih lah. Dia tak adalah baca hadis palsu. Maka dia pergi ke Syam, pergi ke Jazirah Arab, pergi ke Basrah sebanyak 4 kali, tinggal di Hijaz selama 6 tahun, berulang alik masuk Baghdad, masuk balik Hijaz. So dia menghafal 600,000 hadis. Dan dia ni, Imam Bukhari ni, zaman dia hidup, orang panggil dia ni memang pakar hadis lah. Tapi tuan-tuan, biasanya tokoh ni akan adalah mata yang hasad dengan dia. Akan ada orang yang hasad dengan dia. Mana-mana orang, bila nama dia orang kenal, mesti ada mata yang hasad. Likulli dhi ni'matin mahsud. Orang yang ada nikmat ni akan ada mata yang hasad, dengki dengan dia kan. So bila dia datang ke Naisabur, tempat Imam Muslim, jadi Muhammad bin Yahya Az-Zuhli ni suruhlah orang-orang belajar hadis di zaman dia untuk dengar pada Imam Bukhari ni. Jadi bila datang majlis dia ni penuh orang berebut nak dengar pada dia. Jadi dalam satu majlis ni orang nak uji Imam Bukhari. Orang uji dia, nak tengok pendirian dia pada masalah khalqul Quran. Quran ni makhluk ke tak? Maka orang tanya Imam Bukhari. Dia kata, lafaz kita pada Quran ni makhluk ke tidak? Imam Bukhari jawab, Al-Quran kalamullah wa af'aluna makhlukah. Itu jawapannya. Quran ni kalam Allah. Perbuatan kita makhluk. Sampai berita ni kepada Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Jadi mungkin Muhammad bin Yahya ni orang besar, ulama hadis lah. Tapi mungkin dia salah faham, orang sampaikan kat dia tak betul. Maka dia pulaukan Bukhari. Dia minta supaya orang tinggalkan Bukhari. Jangan ambil daripada ilmu daripada dia, kerana dia dah jadi ahli bid'ah yang mengatakan Quran makhluk. Padahal Bukhari tak sebut. Jadi Imam Bukhari keluar daripada Naisabur, dia nak pergi balik ke kampung dia. Tiba-tiba bila dia nak pergi balik kampung dia, dia dengar cerita berita yang dia dah jadi sesat dah sampai kampung dia. Maka dia pun kata, Ya Allah, ambillah nyawa aku, kerana dunia sudah menjadi sempit bagi aku. Maka dia mati pada malam Idul Fitri. Dan masa dia hidup, Sahih Bukhari ni tak diangkat lagi. Dia bacalah Sahih Bukhari ni, ramai lah orang dengar selama 25 tahun tak silap. Dia membacakan Sahih Bukhari, tapi taklah diiktiraf macam hari ni. So bila datang ulama kemudian semak balik hadis-hadis dalam tu, mereka bersepakat mengatakan dalam Sahih Bukhari ni kebanyakan hadisnya sahih. Kebanyakan hadisnya sahih. Maka dia dianggap sebagai kitab yang paling sahih selepas Al-Quran. Walaupun yang menulisnya tu mati dalam buangan. Hebat Allah Ta'ala nak angkat manusia. Walaupun mati dalam buangan, tapi kitab dia diangkat. Kalau orang nak cari wali, ni wali.
Dah, dia bukan buat lawak sungguh ni kan. Kalau nak cari wali, ni wali. Ini karamah terbesar Tuhan bagi pada Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Dia tulis satu kitab. Tiba-tiba orang boleh angkat kitab dia, jadikan sebagai rujukan utama Ahlu Sunnah. Wali tak wali? Tuan-tuan, saya tulis tisi, tuan-tuan tak pernah minta nak baca Ustaz? Tak teringin pun. Sebab aku bukan wali. Tapi Bukhari menulis, orang buat tesis berlambak-lambak pasal Imam Bukhari. Menjadi rujukan. Maka Imam Bukhari sekarang dapat saham apa yang ditulis. Hari ni mana masjid dekat negara Arab tak baca Sahih Bukhari? Mana universiti dalam dunia ni kalau ada pengajian Islam yang tidak menjadikan Sahih Bukhari sebagai rujukan? Beratus tesis keluar, PhD, master, membincangkan tentang metodologi Imam Bukhari dalam Sahih. Ini yang dikatakan sebagai wali yang sebenar. Ini karamah yang lebih besar daripada karamah setakat boleh jalan atas batang pisang. Kita nak betulkan main setting balik. Sebab biasa orang duk bayang karamah ni, karamah boleh jalan atas daun pisang, karamah boleh jalan atas air. Karamah lah tu kalau boleh buat. Tapi yang ni pun karamah juga. Bahkan yang ni lebih bermanfaat untuk umat. Ni lagi besar daripada boleh jalan atas air. Boleh jalan atas air dia seorang je. Memang ada riwayat beberapa orang wali yang berjuang untuk agama tiba-tiba dibaling dalam api tak terbakar, macam apa? Abu Idris Al-Khawlani kan. Memang ada, itu tak nafi. Tapi kalau nak banding karamah tu dengan karamah Imam Bukhari ni, yang ni lebih bermanfaat untuk umat. Maka kau nak cari wali, cari ahli hadis. Cari ahli hadis kerana mereka telah menyumbang untuk agama ni. Baik, kemudian kedudukan kitab Sahih Bukhari. Saya dah sebut tadi, dia kitab yang paling sahih. Dia tulis kitab ni, dia mula menulis kitab Sahih Bukhari di Mekah. Dia mula menulis kitab Sahih Bukhari kat Mekah. Kemudian dia keluar, dia tulis sekejap dekat Madinah, dia pergi ke Basrah. Selama 16 tahun. Selama 16 tahun dia menulis kitab Sahih Bukhari. So kalau tuan-tuan nak tulis macam ni, kena mula pada sekarang. 16 tahun baru siap. Kehebatlah kan. 16 tahun tulis. So makna dia aim lah, betul-betul. Dan dia ni, dia sebut, kenapa dia tulis Sahih Bukhari? Dia kata, dia duduk dalam majlis Ishaq bin Rahoya. Guru dia nama Ishaq bin Rahoya. Ishaq bin Rahoya mengutarakan cadangan. Dia kata, lau jama'atum kitaban mukhtasaran li sahihi sunnati Rasulillah. Kenapa tidak ada di kalangan kamu, wahai anak murid aku, sesiapa yang mahu mengumpulkan kitab yang ringkas, yang hanya mengumpulkan hadis-hadis yang sahih. Sebab zaman tu tak banyak lagi orang kumpul hadis sahih. Yang ada Imam Malik ya dalam Muwatta. Maka kata Imam Bukhari, fa waqa'a dzalika fi qalbi. Cadangan itu telah terlekat dalam jiwaku. Kemudian daripada itu, Imam Bukhari tidur, dia mimpi. Mimpi dia pegang kipas, dia halau lalat daripada Nabi. Maka dia tanya pada orang yang tafsir mimpi. Orang yang tafsir mimpi kata, anta tazubbu anhul kadhib. Mimpi ni bermakna engkau akan menafikan penipuan dan pendustaan atas nama Nabi. Engkau bersihkan nama Nabi. Maka azam dia kuat untuk menulis. Maka dia mula kumpulkan hadis Sahih Bukhari. Dan hadis Sahih Bukhari ni dia kumpul daripada 300,000 hadis yang dia ada. Hadis dalam Sahih Bukhari tak banyak, dalam 7,000 lebih. Dia kumpul daripada 300,000. Dia pilih yang terbaik. Dan dia tak masukkan dalam kitab dia. Melainkan selepas dia buat penelitian ia sahih, dia akan salat 2 rakaat, dia akan salat istikharah, dia akan doa pada Allah supaya pilihan dia betul. Bila dia yakin betul, baru dia masukkan dalam sahih dia. Dan Sahih Bukhari ni, Imam Bukhari dia susun ikut bab-bab. Yang dalam Sahih Bukhari tu, kalau siapa pernah buka lah. Tuan-tuan pernah buka kan Sahih Bukhari? Dia ada kitab dan dia ada bab. Kitab, bab besar. Bab tu bab kecil. Contohnya macam dia kata, Kitabul Iman.
Tu bab besar lah, Kitabul Iman. Bawah Kitabul Iman tu ada bab-bab kecil. Ada 10 bab, ada 12 bab contohnya. Itu Sahih Bukhari. Yang mana dalam tajuk-tajuk bab yang Imam Bukhari letak tu menunjukkan fiqh Imam Bukhari dalam masalah agama. Imam Bukhari ni dia tak cakap banyak. Dia tak tulis banyak. Tapi orang yang kaji Sahih Bukhari orang tahu. Bila ada masalah dalam agama, ada khilaf dalam agama, nak tahu pandangan Bukhari, tengok tajuk bab yang dia buat. Tajuk bab tu adalah pandangan Bukhari. Ada satu tesis PhD yang ditulis oleh anak pada Said Hawa. Nama dia Dr. Muaz Hawa. Ditulis di University of Jordan. Tesis PhD dalam bidang hadis. Tajuk dia, Ijtihad Imam Bukhari dalam tajuk-tajuk babnya. Satu tesis PhD. Ada satu lagi tesis PhD yang saya tahu pasal Imam Bukhari. Metodologi Imam Bukhari dalam kitab Al-Maghazi. Dia dalam kitab Sahih Bukhari tu, ada satu kitab, ada satu bab besar nama dia Maghazi. Riwayat tentang perang. Orang buat tesis PhD. Satu kitab. Bagaimana dia nak check, tengok macam mana Imam Bukhari memilih riwayat-riwayat. Hebat tuan-tuan. So, sebab tu orang tak berani mengajar Sahih Bukhari. Kat Malaysia ni jarang orang mengajar Sahih Bukhari kan. Tak berani. Sebab ketinggian dia. Tapi kena budaya kan lah. Lepas ni tuan-tuan balik ajar Sahih Bukhari. Kan? Yang boleh mengajar lah kan. Baik. Ada tak dalam Sahih Bukhari ni hadis daif? Ada. Ada. Tapi tak banyak. Kata Ibn Salah, dalam banyak-banyak hadis tu, majoriti hadis yang ada dalam Sahih Bukhari mutalaqa bil qabul. Diterima sebagai sahih. Dia kata illa nuzuran yasiran, kecuali sedikit saja yang diperselisihkan oleh para ulama, yang dikritik oleh para ulama. Cuma kritikan ulama seperti Abu Ali Al-Jiyani, seperti Ad-Daraqutni, seperti Abu Mas'ud Ad-Dimashqi, kritikan yang berlaku pada Sahih Bukhari ni kebanyakannya adalah kritikan pada sanad. Dia kritik bukan kerana dhaif kebanyakannya. Dia kritik kerana tak sampai tahap. Sahih tapi tak sampai tahap. Hasan tapi tak sampai tahap. Kenapa kau bawa masuk? Tapi ada juga yang memang benar-benar dhaif. Ada. Tapi tak 1% saja. Tak banyak. 1%. So 1%. 99% betul. 1% salah. Cemerlang. Tahap dewa tu. Betul? Sebab tu bila mana Imam Bukhari punya sahih ni ada silap sikit. Bila orang tanya pada ulama, dia kata apa? Aballahu ayyakunal kitab ka kitabih. Allah Ta'ala tak akan izinkan ada satu kitab yang mana tak ada silap macam Quran. Kerana ini amal bashar. Ini kerja manusia. Maka satu yang silap, 1% yang silap tu menunjukkan Bukhari ini memang betul-betul manusia lah. Nampak So kita janganlah sentimen pula bila orang kata dalam Sahih Bukhari ni ada hadis dhaif. Jangan sentimen. Bukan saya yang sebut. Tuan-tuan, dia orang duk fitnah saya. Berlegar dekat Ipoh. Saya pergi Ipoh ceramah. Tiba ustaz tu beritahu saya, ustaz, ada orang cakap ustaz tolak Sahih Bukhari. Ustaz kata Sahih Bukhari tak boleh pakai. Siapa kata? Adalah orang cakap. Tuan-tuan, sebab tu kalau dengar kuliah jangan dengar kat tangga. Masuk dalam dengar. Orang kritik satu hadis ya, dia kata tolak semua. Tuan-tuan, saya mengajar Sahih Bukhari kat masjid, kat surau. Takkan saya nak tolak Sahih Bukhari? Adalah beberapa benda yang kita kata dhaif. Tapi Imam Bukhari masukkan walaupun dhaif. Dia masukkan sebab ada alasan dia. Macam yang saya sebut, Imam Bukhari masukkan hadis daripada Ubay bin Abbas, daripada ayahnya, daripada datuknya, yang mana datuk dia kata dekat kebun kami ada untuk apa ni, fi haitina kana lin nabi sallallahu alaihi wasallam fi haitina farasun yuqalu lahu luhaif.
Nabi ada kuda nama Luhaif yang dipelihara dekat kebun kami. Ubay dhaif. Nasa'i kata dhaif. Imam Ahmad kata dhaif. Yahya bin Ma'in kata dhaif. Tapi dhaif dia, Imam Bukhari masukkan juga dalam sahih. Sebab apa? Sebab riwayat tu berkaitan dengan sirah yang tak ada kaitan dengan hukum hakam. Maka bila berkaitan dengan sirah boleh terima. Sebab sirah ni tak perlu ketat sangat, cerita aja. Dan Ubay tu pula riwayat daripada ayah dengan datuk dia. Riwayat keluarga. Dia dhaif tak ada masalah sangat. Kalau betul kuda Nabi nama Luhaif, okey. Kalau tak betul pun apa masalah pada agama? Selama tuan-tuan pun tak tahu selama ni kuda Nabi nama Luhaif, tuan-tuan tahu tak? Tak tahu. Adakah iman kita berkurang selama ni? Tak ada lah. Kuda je. Itu bukan marah kan? Tapi nak cerita je lah. Baik. Bismillah. Metod penyusunan kitab Sahih Bukhari. Ini saya dah sebut dah. Okey, dia ada 97 kitab dan ada 340 bab. Baik, yang merangkumi semua. Baik. Bila kita kata Sahih Bukhari ni kitab paling sahih, kenapa Imam Muslim tak boleh lawan dia? Imam Muslim pun sahih juga. Gini tuan-tuan. Sahih Bukhari lebih sahih daripada Sahih Muslim kerana ada dua sebab. Yang ni tak ada dalam nota lah. Baik. Ini pandangan yang masyhur. Walaupun satu sebab tu saya, daripada dua sebab tu, satu sebab tu saya tak apa setuju. Tapi yang ni yang masyhur lah, saya bagi yang masyhur. Saya bagi yang masyhur dulu supaya nanti kita tak adalah jadi macam terkejut sangat bila dengar pandangan yang masyhur dalam ilmu hadis ni. Yang ni kena tahu. Pandangan yang pertama, ini pandangan majoriti ulama, dia kata Imam Bukhari, dia kata sanad nak jadi bersambung mesti ada bukti yang dia tu bertemu dengan orang yang dia riwayat. Walaupun sekali, mesti ada bukti. Sekali cukup, baru sanad dipanggil bersambung. Saya riwayat daripada Masri. Imam Bukhari akan cari riwayat, akan cari bukti yang saya pernah bertemu dia walaupun sekali untuk mengatakan sanad bersambung. Kalau tak ada bukti, walaupun hidup sezaman, Imam Bukhari kata tak bersambung. Sanad tak boleh jadi sahih. Beza dengan Imam Muslim. Imam Muslim, dia kata kalau saya riwayat daripada Masri, kami hidup sezaman, muasarah lah, hidup sezaman, maknanya dia hidup, saya hidup, dan ada kebarangkalian untuk bertemu. Kemungkinan untuk bertemu tu ada. Hidup satu negara. Maka Imam Muslim kata, sambung lah. Sanad jadi sahih. Sanad tu dikira bersambung. Cukuplah satu rukun daripada nak jadi hadis sahih, iaitu sanad bersambung. Bukhari kata tak. So kalau ikut ni, mana lebih ketat? Bukhari ya. Tapi saya tak setuju lah pandangan ni. Tak apalah, nanti kemudian kita cerita. Yang tu dah masuk level PhD kan. Yang saya nak bagi tuan-tuan ni asas dulu. Supaya tuan-tuan kalau masuk khilaf-khilaf saya pergi benin. Okey. Sebenarnya kalau ikut pandangan Bukhari dengan Muslim tak adalah sama dalam isu ni. Tak ada beza pun. Tapi pandangan yang masyhur kata ada beza. Bukhari lebih ketat daripada Muslim. Yang kedua, yang menyebabkan Sahih Bukhari lebih sahih daripada Muslim, daripada Sahih Muslim, Imam Bukhari kalau dia nak pilih riwayat daripada seorang perawi yang masyhur, dia akan bahagikan anak murid tu kepada 5 martabat. Seorang perawi yang masyhur, macam tadi Ibn Shihab Az-Zuhri, dia masyhur. Maka Imam Bukhari akan pilih, akan jadikan anak murid tu kepada beberapa martabat. Martabat yang pertama, martabat yang kedua, martabat yang ketiga dan martabat yang keempat. Dan yang kelima. So 5 martabat ni, martabat yang pertama tu paling tinggi, iaitu anak murid yang ingatannya kuat, ingatannya kukuh dan bersama dengan Zuhri untuk tempoh masa yang lama. Tu martabat pertama. Martabat kedua, ingatan anak murid yang mempunyai ingatan yang kuat, yang tekun, yang kukuh, tetapi tidak bersama dengan Zuhri untuk tempoh masa yang lama. Sekejap ya, jumpa sekejap waktu haji ya. Martabat yang ketiga, perawi yang tidaklah begitu kukuh ingatannya. Okey, tapi tak begitu kukuh ingatannya, tak cemerlang, lulus. Tetapi bersama dengan Zuhri untuk tempoh masa yang lama. Itu martabat ketiga. Martabat yang keempat, perawi yang macam martabat ketiga tadi,
tetapi tidak bersama dengan Zuhri untuk tempoh masa yang lama. So kita ada 4 kan. Pertama, ingatan kukuh, kuat tapi bersama Zuhri untuk tempoh masa yang lama. Yang kedua macam yang pertama tapi tak bersama lama. Yang ketiga, tak berapa kuat tapi bersama lama. Yang keempat, tidak begitu kuat dan tak bersama lama. Dan yang kelima, perawi yang dhaif dan perawi yang ditinggalkan riwayatnya. So ada 5 riwayat. Ada 5 martabat perawi, anak murid perawi yang masyhur. Maka bila Imam Bukhari bahagi pada 5, Imam Muslim pun bahagi pada 5. Jadi Imam Bukhari ni masa dia nak pilih riwayat, dia akan pilih riwayat daripada martabat yang pertama untuk hadis pertama dalam bab. Hadis yang pertama dalam bab, kan saya kata tadi, dia ada kitab, dia ada bab kan. Bab yang bila masuk aja bab, hadis pertama dengan sanad bersambung. Hadis yang pertama dengan sanad yang bersambung. Yang pertama tu, yang tu kita panggil hadis usul. Hadis asal. Hadis asal ni Imam Bukhari akan ambil daripada riwayat martabat pertama semata-mata. Sahaja. Hadis nombor 2, nombor 3, nombor 4 dalam bab, dia akan pilih daripada martabat nombor 2. Sebagai hadis penyokong. Mutaba'at wa syawahid. Nampak? Hadis asal dia akan pilih martabat pertama. Imam Muslim, dia pilih yang mana? Dia pilih untuk hadis yang pertama dalam bab, dia pilih martabat pertama dengan martabat kedua. Dia longgar sikit. Hadis yang nombor 2, nombor 3, hadis penyokong, dia akan pilih martabat ke 3. Sebab itu, kalau nama kita ada dalam Sahih Bukhari, maka hebatlah. Perawi yang ada nama dalam Sahih Bukhari itu kira hebatlah. Sebab Bukhari dia tak pilih melainkan yang cream of the cream. Martabat pertama dan martabat kedua semata-mata. Boleh? Sebab itu Bukhari diangkat lebih tinggi daripada Sahih Muslim. Kita masuk pada Sahih Muslim. Masa tak banyak, sampai 12.30 ni. Kita banyak lagi bab nak cover. Okey. Sahih Muslim, tajuk dia ataupun tajuk buku dia Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar Minas Sunan binaqlil adli 'anil adli an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Musnad sahih yang ringkas daripada sunnah-sunnah Nabi, yang mana dengan riwayat perawi yang adil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Imam Muslim ni, tuan-tuan, dia anak murid pada Imam Bukhari. Imam Muslim ada anak murid kepada Imam Bukhari dan dia sayang Imam Bukhari ni. Dia pernah jumpa satu hari Imam Bukhari dicium tangan dan dia nak cium kaki, Imam Bukhari tarik. Jadi dihormat sungguhlah. Cuma bila Imam Bukhari menulis kitab sahih, Imam Muslim dia tengok kitab Sahih Bukhari, dia rasa tak puas hati kot. Dia rasa macam Sahih Bukhari tidak begitu berkhidmat untuk orang hadis, kerana Sahih Bukhari ditulis untuk berkhidmat fiqh lebih. Sebab Imam Bukhari ni, dia bila dia riwayat satu-satu hadis, dia suka ulang. Hadis yang sama, hadis innamal a'malu binniyat, dia letak hadis pertama dalam kitab Permulaan Wahyu. Dia ulang balik dekat kitab nikah. Skip, dia ulang kitab nikah. Dia ulang balik hadis yang sama dekat Kitabul Hiyal. Imam Bukhari suka ulang di tempat yang berbeza-beza. Dan Imam Bukhari ni dia suka potong hadis. Dia suka ringkas. Siapa baca hadis pertama dalam Sahih Bukhari, dia akan tengok Imam Bukhari potong hadis tu. Jangan ingat, tak betul ini. Ini sebenarnya ada tangan-tangan ghaib yang telah mengubah Sahih Bukhari. Dah. Semua nak kata kitab tak berapa nak asli lagi. Kan? Dah. Memang Imam Bukhari potong. Ada sebab. Imam Bukhari meringkaskan hadis berdasarkan tajuk bab yang dia sedang buat. Dia tak nak panjang-panjang. Nah, Imam Muslim dia tak suka yang tu. Imam Muslim dia tak suka. Jadi Imam Muslim masa dia buat Sahih Muslim, dia kumpul semua hadis satu tempat. Dia tak ulang tempat lain.
Itu beza Imam Muslim dengan Imam Bukhari. Dan Imam Muslim ni ditulis Sahih Muslim memang untuk khidmat hadis. Imam Bukhari dia tak beza sangat lafaz-lafaz ni. Pada Imam Bukhari, haddasana ke akhbarana ke, haddasana ni setelah bercerita kepada kami, akhbarana telah berkhabarkan kepada kami. Cara nak riwayat tu akhbarana haddasana, Imam Muslim Imam Bukhari tak beza. Sama lah. Imam Muslim dia beza. Kalau dia kumpulkan 2-3 sanad dalam satu, kalau dia ambil hadis tu daripada 3 orang guru dia, yang mana semua dia ambil daripada jalan yang sama, tariq yang sama, dia akan kata, haddasana Qutaibah ibnu Sa'id, Qutaibah telah bercerita kepada kami, wa Yahya wa Muhammad, dia kata wa tu mana dan lah, dia 3 orang guru dia. Kemudian dia akan kata, wa qala al-akhiran akhbarana, 2 orang tadi sebut akhbarana, yang guru saya sebut haddathana. Dibezakan lafaz tu kerana orang hadis perlu benda ni. Sebab di zaman kemudian orang hadis bezakan, kalau haddathana kita dengar daripada syekh, kalau akhbarana kita baca depan syekh dengar. Berarti Imam Muslim dia ambil berat tang tu. Bukhari tak ambil berat, sebab pada Bukhari sama, yang penting sahih. Aku nak tulis untuk orang fiqh. Orang fiqh dia tak peduli macam mana cara riwayat, yang penting sahih. Oh tak, orang fiqh kan, hang bincang sangat perawi-perawi ni pasal apa? Aku nak tahu sahih ke tak? Tolong bagi tahu sekarang. Betul? Saya tahu sebab dulu saya belajar fiqh. Macam tu lah otak kita kan. Sahih ke tak? Tak sahih. Okey, tinggal ambil yang lain. Bincang perawi-perawi pening kepala dia kata kan. Gitulah. Baik. Sama juga macam Sahih Bukhari, Imam Muslim membahagikan menyusun kitab dia tu sebagai mengikut bab. Cuma Imam Muslim ni dia hanya letak nama kitab. Nama bab dia tak letak. Tajuk bab dia tak letak. So kalau kita buka Sahih Muslim hari ni, ada tajuk kitab tu Imam Muslim buat. Ada tajuk bab yang tu bukan Imam Muslim buat. Imam Muslim tu susun elok dah, tapi tajuk bab dia tak letak. Sebab apa dia tak letak? Ada orang kata dia sengaja tak letak. Ada orang kata tak sempat nak letak. Dia mati. Yang letak tu siapa? Imam Nawawi. Imam Muslim meninggal 261 Hijrah. Imam Nawawi datang 400 tahun lepas tu, dia pergi tambah tajuk bab. Dalam syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi letak. Dan tajuk bab yang ada dalam Sahih Muslim tu adalah diletakkan oleh Imam Nawawi. Khidmat, ulama khidmat pada hadis. Khidmat pada kitab-kitab hadis, tak jadi salah. Tak jadi salah. Baik. Sunan Abi Daud. Sunan Abi Daud ditulis oleh Imam Abu Daud Sulaiman ibn Ash'as As-Sajistani. Ni pun bukan Arab. Imam Muslim tadi Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi. Dia pun bukan Arab. Dia Naisabur, Khurasan, belah-belah Khurasan. Okey, ni pun bukan Arab. Dilahirkan pada tahun 202, meninggal 275. Imam Muslim meninggal 261. Imam Bukhari meninggal 265. So kita kena ingatlah. Tarikh-tarikh ni tuan-tuan paling kurang kita kena tahulah. Tak ingat tarikh pun tak apa, yang penting kita tahu dia kurun berapa. Imam Bukhari kurun ketiga, Imam Muslim kurun ketiga. Satgi orang tak boleh cong kita. Orang tak boleh kata Imam Bukhari pun tak puas hati dengan Ibn Taymiyah tu tak? So kita tahulah bohong lah. Sebab Ibn Taymiyah meninggal 728. Kan? 728 kan? Dia kurun ke 8. Mana pula Imam Bukhari 500 tahun mati lepas sebelum tu? Nampak sangat lah bohong kan? Baik. Abu Daud, dia sunan dia ni agak istimewa. Sebab Abu Daud ni adalah kitab sunan yang paling lengkap. Maksud dia kalau sehingga disebut oleh beberapa orang ulama, dia kata kalau kamu nak jadi faqih, kamu kena baca sunan Abi Daud. Kerana bab-bab dalam sunan Abi Daud ni banyak membantu fuqaha untuk fiqh. Cuma apa syarat Abi Daud? Saya sebut tadi piawaian Bukhari, piawaian Muslim. Yang mana nak masuk dalam Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim ni ada syarat dia. Pertama, dia mesti martabat pertama. Dia Muslim pula mesti martabat kedua, pertama dan kedua kan.
Abi Daud ni dia ringan sikit. Dia ambil martabat pertama dengan kedua dengan ketiga. Dia ambil. Secara keseluruhan dia ambil. Kalau ada dia ambil. Nombor 4 pun dia ambil. Nombor 5 pun dia ambil. Yang dhaif pun dia ambil. Yang nombor 4 tu dia ambil bila perlu. Maknanya kalau tak ada hadis lain dalam bab yang tu, dia akan ambil yang dhaif. Kerana Abu Daud ni mazhab dia macam mazhab Imam ni guru dia lah, Imam Ahmad. Kalau tak ada hadis lain dalam bab yang sama melainkan hadis dhaif, dia akan ambil. Tapi dhaif tu dhaif ringan lah. Nombor 5 tu dia akan bagi tahu lah. Kalau dia ambil daripada nombor 5 yang terlalu dhaif tu, dia akan bagi tahu yang ni mungkar, dia kata. Abu Daud dia ada komen. Cuma Abu Daud ni dia bagi tahu, dia kata mana-mana hadis dalam kitab aku ni yang mana ada lemah, yang mana ada dhaif yang bersangatan, yang sangat-sangat dhaif, aku akan bagi tahu. Yang mana yang aku diamkan dia, aku tak komen, maka ia salih. Maka ulama hadis yang datang kemudian dia beza pendapat. Apa makna salih? Kalau ikut Imam Nawawi, salih maksud dia hasan. Boleh pakai. So Imam Nawawi tengoklah dalam Al-Majmu', kalau ada riwayat Abu Daud tak komen, dia akan kata Abu Daud riwayat dan Abu Daud tak komen. Abu Daud tak kritik. Maknanya hadis ni boleh pakai. Tapi orang yang datang kemudian daripada Imam Nawawi tak setuju. Sebab banyak juga hadis-hadis yang Abu Daud tak komen dan dia dhaif. Maka sebab itu kita kata hadis yang Abu Daud tak komen, yang Abu Daud kata salih ni, bukan salih tu maksud hasan. Salih tu maksud salih tu boleh pakai. Dhaif tapi boleh pakai dalam fadailul a'mal. Ada juga yang Abu Daud tak komen dan dia terlalu dhaif pun ada juga. Pasal apa? Ulama yang mengkaji metodologi Abu Daud dia kata kerana perawi itu Abu Daud dah komen di tempat yang awal, so bila kali kedua dia bawa riwayat dia tak komen dah. Pasal apa tak komen? Aku dah komen dah. Kali pertama tadi aku dah komen dah. Hampa tahulah. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang dia tak komen sebab dia lupa. Manusia kan? Yang ketiga, dia tak komen sebab apa? Sebab perawi itu dah diketahui orang sebagai terlalu dhaif, tak payah bagi tahu dah. Macam hari ni pelawak negara, tak payah nak bagi tahu dah, kan? Zizan tu adalah pelawak. Orang tak tahu, orang tahu dah, kan? Berapa nak berkenalkan lagi? Macam tu juga perawi terlalu dhaif zaman tu dah dikenali umum sebagai perawi terlalu dhaif, maka Abu Daud tak komen. Kerana dia menyangka orang dah tahu dah. Maka tak ada faedah untuk dikomen. Jadi bila kita tahu metodologi Abu Daud, tiba-tiba ada orang kritik hadis dalam Sunan Abi Daud, kita terkejut tak? Tak terkejut. Sebab kita tahu dah Abu Daud punya piawaian bukan nak kumpul hadis sahih. Dia bukan nak kumpul hadis sahih. Bahkan dia bagi tahu kalau ada hadis yang terlalu dhaif aku akan bagi tahu. Cuma ada beberapa yang terlalu dhaif dia tak bagi tahu. Sebab dia terlupa yang tadi saya sebut tadi. Ada tak hadis palsu dalam Abu Daud? Tak ada. Terlalu dhaif ada, tapi palsu tak ada. Okey, kita masuk kepada Sunan Tirmizi. Ataupun sebagian orang panggil Jami' Tirmizi. Dia berada nombor 4. Jami' Tirmizi ni nombor 4. Ada sebahagian panggil Jami', ada sebahagian panggil Sunan. Sebab apa? Sebab Sunan Tirmizi ni unik sikit. Orang nak panggil dia Sunan, tapi ada beberapa bab dalam Sunan Tirmizi ni yang sepatutnya bukan Sunan punya bab. Dia ada kitab tafsir, dia ada kitab fitan. Dia macam nak cover keseluruhan bab, tapi tak cukup. Jadi orang yang panggil Jami' dia kata tak boleh panggil Sunan sebab ada bab-bab yang sepatutnya tak ada dalam Sunan. Kita kena panggil Jami'. Orang yang tak setuju, dia kata mana boleh. Memanglah ada beberapa bab yang tak ada dalam Sunan tapi tak cukup nak jadi Jami', maka kita panggil Sunan lah. Maka sebab itu ada perbezaan pendapat. Ada yang panggil Sunan Tirmizi, ada yang panggil Jami' Tirmizi. Yang mana Imam Tirmizi ni nama dia Muhammad bin Isa. Abu Isa Muhammad bin Isa. So kalau tuan-tuan baca Sunan Tirmizi, dekat lepas pada Imam Tirmizi riwayat hadis tu, dia ada komen. Biasa Imam Tirmizi komen. Dia akan kata, qala Abu Isa. Berkata Abu Isa. Abu Isa tu siapa? Tirmizi.
Sebab nanti kita tak faham kan. Baca Sunan Tirmizi, bawah tu tulis Abu Isa berkata. Siapa Abu Isa ni? Kan? Kita pun duk cari kan. Tanya Ustaz, Abu Isa dalam Sunan Tirmizi siapa? Abu Isa kan? Saya pun sebenarnya cari lama dah kan. Dia sebab apa jadi gitu? Sebab tuan-tuan, zaman dulu dia bukan ada buku yang cetak macam ni. Macam sekarang ni. Zaman dulu semua tulis tangan, manuskrip. Itu dia panggil makhtutat, manuskrip. Jadi bila Imam Tirmizi dia tulis sunan dia, maka dia akan baca pada anak murid akan salin. Lepas habis baca hadis, Abu Isa ni, Imam Tirmizi ni akan sebut, "Hadza hadisun hasan." Anak murid dia panggil dia apa? Abu Isa. Anak murid dia tak panggil dia Tirmizi, sebab Tirmizi dia berasal daripada Tirmiz. Maka anak murid kata, qala Abu Isa berkata. Anak murid riwayat kitab Sunan Tirmizi tu pada anak murid dia pula. Sampailah pada kita, kekallah Abu Isa tu. Sebab tu ada Abu Isa. Anak murid yang riwayat. Macam saja Sahih Bukhari, qala Abu Abdullah, berkata Abu Abdullah. Kita nak cari siapa Abu Abdullah ni? Imam Bukhari lah tu. Tu cara nak baca kitab turas. Tu kena ada guru juga, betul? Belajar kena ada guru. Supaya guru yang menjelaskan kepada kita benda ni. Kalau tak, kita akan pening lah. Saya dulu masa mula-mula belajar hadis ni tu, siapa pula Abu Isa ni? Kita jenis baca lompat-lompat. Patut baca kulit lu, tengoklah nama dia Abu Isa Muhammad bin Isa, so kita bolehlah detect Abu Isa tu, Abu Isa dia lah kot kan. Tapi baca daripada tengah tu kan. Jadi kita pening, Abu Isa mana pula ni? Okey. Jadi Sunan Tirmizi ni, apa dia punya piawaian? Okey. Piawaian Tirmizi very simple. Dia kata, dia sendiri sebut dalam kitab Ilal As-Saghir, Imam Tirmizi kata, aku akan masukkan di dalam kitab aku ni semua hadis yang diguna pakai oleh fuqaha, kecuali 2 hadis, iaitu hadis Ibnu Abbas, Nabi jamak dekat Madinah tanpa safar, tanpa sakit, tanpa hujan. Hadis tu dia masukkan walaupun fuqaha zaman dia tak pakai. Dan ada satu hadis lagi, hadis Ali bin Abi Talib, hadis Ali tak silap. Man syaribal khamar fajliduh wa in 'ada rabi'an faqtuluh. Siapa minum arak sebab dia, kalau dia ulang kali keempat, bunuh dia. Hadis ni Imam Tirmizi masukkan walaupun fuqaha tak pakai, kerana hadis ni telah dimansuhkan. Hadis tu telah dimansuhkan. Baik, Imam Tirmizi kata, semua hadis yang diguna pakai oleh fuqaha aku bawa masuk. Dia tak kata sahih ke tak sahih ke, yang penting ada fuqaha pakai, boleh masuk. So kita clear lah. Maknanya bukan semua hadis dalam Sunan Tirmizi tu sahih. Cuma Imam Tirmizi ni walaupun dia anak murid Imam Bukhari, dia tak sama metod macam Imam Bukhari menulis. Kalau Imam Bukhari, dia susun hadis pertama dalam bab hadis yang paling kuat. Martabat pertama tadi kan. Hadis nombor 2, nombor 3 tu, hadis tu agak lemah tapi menyokong hadis pertama. Tapi Imam Tirmizi, dia tak sama dengan Imam Bukhari. Imam Tirmizi kalau dia nak kritik satu-satu hadis, dia akan letak yang daif dulu. Dia akan dahulukan yang daif. Letak yang daif dulu, lepas tu dia komen, tidak sahih, telah berlaku kesilapan dalam riwayat. Yang benarnya adalah hadis yang berikut. So nombor 2 baru dia letak hadis yang sahih. Sangat-sangat penting. Bila baca Sunan Tirmizi, tengok apa komentar Tirmizi. Jangan main ambil saja. Jangan main ambil saja. Okey. Kemudian kita masuk kepada Sunan Ibni Majah. Sunan Ibni Majah ni nama dia Muhammad bin Yazid Al-Qazwini. Ya, daripada Qazwin, dilahirkan pada tahun 209 di Iraq
dan meninggal dunia pada tahun 273. Nasa'i. Nasa'i dulu. Nasa'i dia macam Sunan Abu Daud, cuma antara Abu Daud, Tirmizi dengan Nasa'i, Nasa'i paling bersih sunan dia. Maksud dia dalam Sunan Nasa'i ni tak banyak hadis dhaif, dia paling bersih. Sebab Nasa'i punya syarat, aku tak akan masukkan dalam kitab aku ni perawi yang disepakati ulama ia dhaif. Tak ada. Nah? So kitab paling bersih Nasa'i lah. Dalam sunan-sunan yang banyak ni, Nasa'i paling bersih. Kita masuk pada Ibnu Majah. Ibnu Majah ni kitab nombor 6 lah. Dan di antara sunan-sunan, dialah yang paling bawah sekali. Sebab dia banyak riwayat daripada perawi yang matruk. Banyak riwayat hadis mungkar. Banyak. Hadis yang ditinggalkan, hadis terlalu dhaif ada dalam Ibnu Majah. So, kalau orang tanya, kalau dah terlalu dhaif, pasal apa jadikan Ibnu Majah sebagai kitab yang 6? Memang ada khilaf kita kata. Ada khilaf. Tidak semua ulama sepakat mengatakan Sunan Ibni Majah adalah sunan yang ke-6. Sebab apa? Sebab, tuan-tuan, dijadikan Sunan Ibni Majah sebagai sunan yang ke-6 kerana oleh ulama-ulama yang kemudian ni, yang belah-belah kita, yang belah-belah timur ni, dijadikan Sunan Ibnu Majah adalah sunan yang ke-6, adalah kitab yang ke-6 disebabkan oleh hadis dalam kitab Ibnu Majah yang tak ada dalam Bukhari dan Muslim dan kitab-kitab yang lain, yang 5 yang baki tu banyak. Zawaid kita panggil. Zawaid ni mana hadis dalam kitab Ibnu Majah yang tak ada dalam 5 kitab yang lain tu banyak. Walaupun banyak yang tak sahih, tapi tak apalah. Yang paling penting banyak tu. Kerana ada juga yang sahih. Walaupun tak banyak. Jadi sebab itu dia dijadikan sebagai kitab yang ke-6. Sebahagian ulama belah-belah Morocco sana, dia orang tak jadikan kitab Ibnu Majah sebagai kitab ke-6. Sebab dia orang kata macam mana nak jadi yang nombor 6? Sebab dalam Sunan Ibnu Majah banyak hadis-hadis yang terlalu dhaif dan palsu pada. Jadi kami tak nak Sunan Ibnu Majah, kami nak Muwatta Imam Malik. Maka belah-belah Magharibah, belah-belah Morocco, Andalus, dia orang menjadikan Muwatta Malik sebagai nombor 6. Yang belah kita ni, belah timur ni, dia tak setuju. Sebab apa tak setuju? Bukan kerana tak iktiraf Muwatta Malik. Sebab dia orang kata, apa jadi masalahnya? Muwatta Malik, hadis dia banyak dalam Bukhari Muslim. Hadis dalam Muwatta Malik kebanyakannya ada dalam kitab Bukhari Muslim. Dan ada dalam kitab Sunan yang 4, yang 3 ni. So kalau kita ambil Muwatta Malik, jadikan nombor 6, tahsilul hasil, tak ada faedah banyak. Baik kita ambil Ibnu Majah. Walaupun banyak tak sahih, tapi adalah hadis tambahan yang tak ada dalam baki kitab yang lain. Sebab itu berlaku percanggahan pendapat. Nah, so kalau lepas ni dengar kata belah-belah Andalus kata Muwatta Malik sebagai kitab ke-6, jangan terkejut lah. So kita relax je. Dah tahu dah. Alhamdulillah. Mari seminar hari ni. Okey. Muwatta Malik. Muwatta Malik, Imam Malik ni, dia piawaian dia tak akan riwayat daripada perawi yang dhaif. Imam Malik dia tak akan riwayat daripada perawi yang dhaif. So, kalau nak kata kitab yang paling sahih, kitab sahih, kitab yang mengumpulkan hadis sahih paling awal sebenarnya Muwatta Malik. Sebab itu Imam Syafi'i sebut, dia kata, "Ma ra'aitu tahta adimis sama kitaban asah min Muwatta Malik." Imam Syafi'i kata, aku tak pernah tengok di bawah langit ni kitab yang lebih sahih melainkan kitab Muwatta. Jadi orang duk bayang macam mana Bukhari boleh kalah. Kan? Sebenarnya Imam Syafi'i hidup sebelum Imam Bukhari. Maksudnya Imam Malik tulis Muwatta dulu. Bukhari tak tulis lagi. Okey. Jadi Imam Malik dia tak akan riwayat daripada perawi yang dhaif. Tapi walaupun Muwatta Malik ni nak kumpul hadis sahih, ada tak hadis yang tak sahih dalam kitab dia? Ada.
Tapi tak banyak, 4. Kira cemerlang juga. Skor 96 per 100 kan. Hanya 4 hadis yang tidak sahih dalam Muwatta' Malik seperti mana yang disebut oleh Ibn Abdul Bar dalam kitab dia At-Tamhid. Okey. Sunan Darimi. Ia juga dipanggil Musnad. Musnad. Pengarang dia Abu Muhammad Abdullah bin Abdul Rahman Ad-Darimi As-Samarqandi. Dilahirkan pada tahun 181 Hijrah, meninggal pada 255. Dia pun mengembara juga. Kedudukan dia ni dalam Sunan Darimi ni dalam kutub Tis'ah, kitab yang 9. Sebagian ulama menyatakan kitab ini termasuk dalam kutub Sittah menggantikan Sunan Ibnu Majah. Pun ada khilaf. Di dalamnya terdapat riwayat mursal yang terputus sanad, yang dhaif, munqati', mu'dal dan maqtu'. Kitab ni disusun mengikut bab-bab fiqh. Bab-bab fiqh. Dan kita ada Musnad Imam Ahmad. Imam Ahmad, kitab dia termasuk dalam kutub Tis'ah, yang mana hadis dalam tu tidak semuanya sahih. Cuma Imam Ahmad ni, masa dia tulis kitab ni, sebelum dia meninggal, dia pernah perintahkan anak dia, Abdullah, untuk buang hadis-hadis yang matruk dan hadis-hadis yang terlalu dhaif. Tapi sebahagian hadis-hadis yang terlalu dhaif ni masih ada dalam Sunan, masih ada dalam Musnad Ahmad. Ulama kata kerana anak dia tak sempat buang. Tuan-tuan ingat cerita Alqamah yang derhaka pada ibu dia? Hadis ni Imam Ahmad suruh buang. Dan memang anak dia buang. Imam Ahmad riwayat daripada Abu Warqa' ni. Memang ada anak murid, anak pada Imam Ahmad bagi tahu siap-siap, ayah aku suruh buang hadis ni, maka aku buang. Asalnya Imam Ahmad masukkan dalam Musnad. Ada tak dalam Musnad Ahmad hadis palsu? Ulama beza pendapat. Ada yang kata ada hadis palsu seperti Ibnul Jauzi. Ada yang kata tak ada. Ibn Hajar dia tulis satu kitab, Al-Qaulul Musaddad fi Dhabbi an Musnadil Ahmad. Dia kata kitab dia tulis tajuk dia Qaul Musaddad untuk membela Musnad Ahmad. Maka dia kata tidak ada hadis palsu. Tidak ada hadis palsu lah Musnad Ahmad. Beza pendapat lah. Ada yang kata ada, ada yang kata tak ada. Datang pula Albani, dia kata ada. Tu orang marah dengan Albani. Ibn Hajar kata tak ada, hang pula kata ada. Biasalah ijtihad. Ijtihad. Ijtihad para ulama. Tidak menjadi masalah. Baik. Kita masuk pada tajuk yang terakhir. Ui, habis masa dah. Hadis sahih. Hadis makbul. Hadis makbul, tuan-tuan, dia merangkumi 4 benda. Saya nak bagi ringkas. 4. Hadis sahih li zati. Kita ada sahih li ghairi. Kita ada hasan li zati. Kita ada hasan li ghairi. Baik. Sekarang ni, bila kita kata hadis makbul, makbul ni maksud diterima. Apa syarat hadis untuk jadi diterima? Dia perlu ada 5 syarat utama. Yang pertama, perawinya mesti adil. Adil ni maksud dia, perawi dia baligh muslim, baligh aqil, Islam, baligh aqil, tidak tercemar maruah. Lagi apa? Satu lagi? Taqwa. Tidak fasik. Dia bertakwa. So 5 syarat ni nak jadi perawi jadi adil. Syarat pertama, hadis nak jadi sahih, mesti perawi tu adil. Adil tu apa? Adil tu perlu 5 lagi syarat. Islam, baligh, aqil, berakal, tidak fasik, tidak tercemar maruah. Tercemar maruah ni maksud dia buat satu benda, orang boleh petikai. Teruk sangat ni. Walaupun kadang-kadang benda tu halal. Tak boleh. Perawi hadis, dia mesti ada haibah. Dia mesti ada kehebatan. Orang tengok dia, orang tahu. Orang tak petikai hadis dia. Kita kadang-kadang nak mengajar agama, datang pakai slow steng. Bawah sikit pada lutut, orang pun tengok. Betul ke ustaz ni? Kan? Macam tu. Baik. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, nak jadikan hadis itu makbul, dia mesti pelihara hadis dia baik-baik.
pelihara tu pelihara yang bagus. Sama ada dia menghafal dalam dada dia, ataupun dia tulis dalam kitab dan dia jaga kitab dia. Macam mana nak ukur ingatan? Sebab ingatan ni benda abstrak. Dengan cara ulama membandingkan riwayat dia dengan riwayat kawan-kawan dia. Riwayat kawan-kawan dia dibanding dengan riwayat dia. Kalau banyak salah, dhaif lah dia. Kalau banyak betul, sahih lah dia. Kalau 50 betul, 50 tak betul, dhaif ringan dia. Kalau 60 ke 70 betul, hadis hasan dia. Boleh? Tajuk tak? Okey tak? Boleh tak? Okay. Yang ketiga, sanad mesti bersambung. Tu syarat nombor 3. Sanad mesti bersambung. Kalau sanad terputus, tak boleh jadi makbul. Sebab kita kena tahu perantara tu siapa. Kerana perantara tu mungkin pembohong, mungkin ingatan tak kuat. Maka sanad mesti bersambung, mesti ambil direct. Tak boleh ada terputus. Bila terputus, kena cari perantara. Kalau tak jumpa, dhaif. Syarat nombor 4, jangan ada syaz, jangan ada keganjilan. Keganjilan ni apa? Keganjilan ni ialah dia riwayat sorang-sorang dia, riwayat dia menyanggahi riwayat majoriti anak murid Syekh. Ni ramai-ramai ni. Dan ramai-ramai ada seorang riwayat lain. Yang lain semua riwayat sama. Seorang yang riwayat lain. Maka dia punya riwayat dipanggil syaz. Ganjil. Maka bila syaz, tak boleh jadi sahih. Tak boleh jadi sahih. Riwayat yang lain tu dipanggil sahih. Riwayat majoriti dipanggil sahih. Ataupun dia tak menyanggahi majoriti. Dia menyanggahi riwayat orang yang lebih kuat ingatan daripada dia. Maka riwayat dia jadi syaz. Riwayat yang orang yang lebih kuat ingatan daripada dia tu dipanggil mahfuz. Terpelihara. Dan yang kelima, dia terselamat daripada illah. Terselamat daripada cacat yang tersembunyi. Kerana perawi yang siqah macam mana pun dia manusia. Dia mesti silap. Jadi cara nak detect silap dengan buat perbandingan riwayat. Kadang-kadang ada perawi hadis yang siqah, riwayat hadis secara terbalik. Silap, terbalik. Maka ada cacat pada riwayat. Ataupun perawi siqah. Macam satu kisah kan. Syarik, dia baca hadis, dia baca sanad. Lepas tu dia berhenti. Habis baca sanad, dia berhenti. Anak murid tulis. Lepas tu Sabit masuk. Anak murid dia nama Sabit. Sabit tu masuk, dia tengok Sabit muka berseri. Dia puji Sabit. Dia kata, man kasurat salatuhu fil lail hasuna wajhu fil nahar. Siapa banyak salat waktu malam, maka mukanya berseri pada waktu siang. Dia tujukan kalam tu untuk anak murid dia. Anak murid yang sedang menulis, ingat itu hadis. Maka sanad tu sahih. Matan tu tertukar. Maka ma'lul, cacat. Cara nak detect dengan mengadakan perbandingan riwayat. Tengok riwayat ni, tengok riwayat ni, maka kita akan jumpa. Okey. Hadis yang saya sebut di makbul ada 4, sahih li zatih. Sahih li zatih ni maknanya dia cukup 5 syarat tadi. Dia cukup 5 syarat. Dia cuma beza dia ingatan perawi, pemeliharaan perawi itu berada di tahap yang tinggi. Tu sahih li zatih. Sahih li zatih maksud dia tu sahih pada diri dia sendiri sahih. Kemudian kita ada sahih li ghairi. Sahih li ghairi hadis hasan. Hadis tu asalnya hasan li zati. Banyak riwayat yang menyokong, upgrade jadi sahih li ghairi. Dia menjadi sahih kerana benda lain, ada sokongan lain. Apa beza hadis sahih dengan hasan? Pada syarat yang nombor 2, ingatan perawi. Kalau ingatan perawi cemerlang, sahih. Tak cemerlang, hasan. Lulus tak cemerlang, hasan. 50-50, dhaif. Nampak eh? Kalau hadis yang dhaif, perawi itu dhaif, disokong oleh perawi dhaif yang lain. Dua dhaif, mutaba'ah. Mutaba'ah tamah kan. Yang ni dhaif sikit, yang ni dhaif sikit. Dua-dua sokong dua-dua, dia upgrade jadi hasan li ghairi. Terus terangkat menjadi hasan li ghairi.
Jadi itulah hadis-hadis makbul yang ada di dalam pembahagian hadis, yang mana lepas ni insya-Allah Ustaz Hilmi dia akan hurai tentang hadis yang terlalu dhaif dan hadis yang dhaif. Mudah-mudahan dapat pencerahan. Saya hurai hanya hadis makbul. InsyaAllah nanti akan disambung semula oleh beliau. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, kita masuk pada sesi soal jawab sebelum kita berehat. Okey, soalan yang pertama. Apabila kita muskil tentang maksud sesuatu hadis, apakah kitab yang perlu kita rujuk supaya kita dapat faham maksud yang sebenar? Macam mana? Apakah kitab yang perlu dirujuk supaya kita dapat faham maksud sesuatu hadis, isi kandungan sesuatu hadis? Kalau kita nak faham beberapa perkataan yang gharib, perkataan yang ganjil dalam hadis, kita boleh rujuk kitab-kitab yang khas yang membicarakan tentang perkataan itu, iaitu kitab gharibul hadis. Kitab gharib yang terbaik, kitab yang terbaik yang membicarakan tentang gharibul hadis ini adalah kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis wal Athar yang ditulis oleh Ibnul Asir. Itu kitab terbaik. Tapi kalau kita nak memahami hadis secara menyeluruh, bukan hanya satu-satu perkataan saja, nak faham secara menyeluruh, kita kena rujuk kitab-kitab syuruh, kitab yang mensyarahkan hadis. Contoh macam Sahih Bukhari, dia ada kitab syarah dia. Fathul Bari ada, Umdatul Qari ada, Faidul Bari ada, Manarul Qari ada, Syarah Ibn Battal ada. Kalau syarah kalau Sahih Muslim, rujuk syarah Sahih Muslim Imam Nawawi, syarah Sahih Muslim Al-Mufhim fi Syarh Sahih Muslim yang ditulis oleh Al-Qurtubi, ataupun syarah Sahih Muslim Al-Mu'lim yang ditulis oleh Al-Maziri, Ikmalul Mu'lim yang ditulis oleh Qadhi Iyad. Ini semua kitab-kitab syarah. Contoh macam Sunan Abi Daud, kita ada kitab Aunul Ma'bud, syarah Sunan Abi Daud. Kita ada kitab Tahzibus Sunan yang ditulis oleh Ibnul Qayyim, syarah Sunan Abi Daud. Kita ada Badlul Majhud, juga syarah Abu Daud. Kita ada Ma'alimus Sunan yang ditulis oleh Khattabi, juga syarah kepada hadis Abu Daud. Kalau Tirmizi, kita ada Tuhfatul Ahwazi yang ditulis oleh Mubarak Furi. Kalau Ibnu Majah, kita ada Hasyiah Sindi yang ditulis oleh As-Sindi, mensyarahkan hadis-hadis Ibnu Majah. Jadi itu di antara kitab-kitab yang membantu kita untuk memahami hadis. Dan kadang-kadang dinyatakan juga status hadis itu. Saya masih kurang faham dengan maksud al-athar. Jika riwayat tersebut datang daripada sahabat radhiyallahu anhum sahaja dan tidak bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah ia masih dikira sebagai hadis? Baik. Athar ini kadang-kadang bila sebut athar dia merujuk kepada hadis, kadang-kadang bila sebut athar dia merujuk kepada sahabat. Cuma kalau riwayat tu daripada sahabat bukan daripada Nabi, kita jumpa satu riwayat kata-kata Ibnu Abbas, dia dipanggil hadis juga. Tapi hadis tu hadis mauquf. Hadis yang daripada Nabi kita panggil hadis marfu'. Hadis daripada sahabat kita panggil hadis mauquf. Hadis daripada tabi'in kita panggil maqtu'. Boleh tak? Okey. Banyak soalan. Saya akan bacakan soalan mana yang sempat saja. Jadi mana yang tak sempat dibaca, kita akan sambung dengan Ustaz Hilmi. Itu yang nak dengar tu. Tuan-tuan, saya tak tidur ni. Saya semalam tidur 3 jam kan. Ni dah gelong ni. Kalau rasa macam tak betul tu, tahulah itu mana kena maafkan uzur syar'i. Dah gelong ni. Sebagai orang awam, bagaimana kita mahu meneliti sanad sesebuah hadis? Orang awam dia tak perlu kaji sanad. Orang awam dia cuma perlu tanya alim, dia perlu tanya talibul ilm. Lepas tu yamshi halahu, dia buat urusan dia. Dia tanya ustaz yang belajar hadis, ustaz, apa status hadis ni ustaz? Ustaz tak jawab kan. Kalau ustaz tak jawab, jangan sebarlah. Jangan sebar. Tuan-tuan, nak semak satu hadis kadang-kadang makan masa 2-3 hari. Bukan kerja mudah. Kita kena tengok sanad seorang-seorang. Kalau nama dia Muhammad bin Abdullah dalam sanad, berapa ribu perawi nama Muhammad bin Abdullah? Banyak. So kita kena semak satu-satu. Sebab tu kadang-kadang kita tension.
Bila orang tanya kita status hadis, kita jawab. Kita tak minta upah pun, kita jawab. Terima kasih pun tak. Bukan makna kita bukan nak duit. Kita nak penghargaan. Aku buat kerja ni lillahi ta'ala, paling tidak beradab lah. Dapat satu ilmu, hargai. Tuan-tuan letih buat takrih ni. Sampai ada seorang sahabat saya, dia kata, macam mana hang rajin sangat buat benda ni? Kita kata kita kesian dengan orang. Tapi lama-lama dah tak terkesian dah. Kita kesian diri kita sendiri pula. Okey. Adakah para ulama hadis membezakan perawi lelaki dan wanita? Dari sudut mestilah kena beza sebab jantina ada beza. Kita dari sudut penilaian dog dia adil. Perawi perempuan ni beza dia. Kalau perawi perempuan ni riwayat dia didaifkan, biasanya didaifkan bukan disebabkan akhlak dia, tetapi disebabkan oleh dia tidak dikenali. Tidak ada perawi perempuan, setakat yang saya kaji, tidak ada perawi perempuan yang dilabel sebagai pendusta. Ini kredit pada perawi perempuan lah. Biasanya kalau riwayat dia daif, kerana jahalah, kerana tidak dikenali. Sebab biasa orang perempuan duduk belakang tabir. Orang tak kenal dia, maka riwayat dia daif. Bolehkah kita mengistimbatkan hukum dalam hadis berdasarkan zahir hadis tanpa melihat kepada usul fiqh? Tak boleh. Mesti lihat kepada usul fiqh. Kerana usul fiqh tu alat. Orang belajar hadis kena belajar usul fiqh. Orang belajar usul fiqh kena belajar hadis. Kena. Wajib. Kalau siapa yang nak belajar agama ni, saya kata wajib. Kalau tak tuan-tuan, sampai bila-bila pun kita gaduh. Orang hadis dengan hadisnya, duduk kat masjid tengok buku lali. Jubah atas buku lali ke bawah? Yang orang fiqah pula asyik kata, koma ni orang hadis semuanya daif. Semua daif. Pada apa semua daif? Kita belajarlah ilmu hadis, belajar ilmu usul fiqh. InsyaAllah tuan-tuan kita akan nampak di mana sebenarnya kita yang duk gaduh siang malam ni, kita akan nampak. Adakah orang yang jumpa Nabi SAW dalam keadaan kafir dan masuk Islam selepas kewafatan Nabi SAW dikira sebagai sahabat? Tidak. Dia tidak dikira sebagai sahabat, dia dikira sebagai tabi'in. Mukhadram. Dia ada istilah khas, nama dia mukhadram. Tetapi kalau dia riwayat daripada Nabi, dia jumpa Nabi waktu dia kafir, dia masuk Islam lepas Nabi wafat, kalau dia riwayat daripada Nabi, riwayat dia dikira bersambung. Tapi dia bukan sahabat kerana dia tak dapat kelebihan masa jumpa tu beriman. Tak dapat. Adakah terdapat hadis yang sahih menyatakan tentang fadilat membaca surah Al-Mulk sebelum tidur? Ada hadis. Ulama berbeza pendapat tentang sanadnya. Ada yang kata hasan, ada yang kata daif. Saya berpegang kepada daif. Wallahu a'lam. Sekiranya hadis berkaitan doa kunut subuh adalah daif, kenapa mazhab Syafi'i mengamalkannya? Macam mana saya nak jawab ni? Sebab mazhab Syafi'i tak maksum. Tu jawapan. Mazhab Syafi'i tak maksum. Mazhab Maliki tak maksum. Imam Malik kata, siapa yang sapu khuf, dia ikat dengan 3 hari 3 malam untuk musafir, 1 hari 1 malam untuk bermukim, letak waktu tu bid'ah. Imam Malik tak tahu ke ada hadis? Kalau soalan macam tu, sampai esok pagi tak selesai. Kita sekarang ni, mazhab ni kata macam ni, mazhab ni kata macam ni. Tengok, yang ada kemampuan dia boleh tarjih. Berdasarkan penelitian, yang ni nampak tepat, ambil. Yang mana yang tak tepat, tinggal. Untuk orang awam, dia boleh ikut ustaz dia. Kalau kita nak kata kenapa, saya tak boleh jawab. Kerana inilah tradisi ilmu. Kerana sahabat berbeza pendapat. Ada ruang kita boleh beza pendapat. Ada ruang ijtihad. Nah? Kenapa mazhab Syafi'i suruh buat kunut? Wallahu alam. Kerana mungkin pada penelitian mereka, hadis itu boleh pakai. Tapi pada penelitian kita, hadis, penelitian ulama' lain, bukan kita lah, ulama' lain,
hadis tu macam ada masalah sikit sebab Abu Ja'far Ar-Razi riwayat daripada jalan Anas. Yang mana Abu Ja'far Ar-Razi ni tidak begitu kukuh riwayatnya. Dhabit dia tidak begitu kukuh, maka riwayat dia dhaif. Ada riwayat Al-Hakim juga menyatakan demikian, tetapi dhaif juga. Tidak ada satu hadis yang sahih pun yang mengatakan Nabi kunut waktu subuh secara berpanjangan. Itu perbahasan ilmu lah. Siapa yang nak pegang pada Syafi'i, silakan. Pagi tadi saya sembahyang subuh dekat Masjid Taman Melati, imam kunut, saya kunut. Imam kunut, saya kunut lah. Tak ada pula kita keras kepala. Tampar pula orang macam ada ustaz juga kan. Dia tampar orang, imam kunut, dia tampar orang. Tak ada pun berlaku. Exaggerate cerita, buat cerita. Kalau ada betul-betul tuan-tuan, masuk TV dah. Masuk paper dah. Kan imam Masjid Negara kena tampar kan? Masuk TV. Okey. Bagi pelajar agama yang belum lagi mendalami disiplin hadis, adakah cukup jika dia sekadar bertaklid dengan pendapat ahli hadis moden seperti Syekh Syuaib Al-Arnaud, Syekh Albani dan lain-lain? Boleh. Boleh. Tidak menjadi masalah. Cuma untuk orang yang belajar di bidang hadis, tidak berpada hanya dia bertaklid dengan Albani dan Arnaud. Tak cukup. Orang belajar hadis, dia kena semak. Kalau orang yang bukan belajar hadis, dia boleh bertaklid kepada mana-mana ilmuwan hadis. Tidak menjadi masalah. Apakah status hadis yang menyatakan bahawa jika kita mengamalkan sunnah Nabi, maka kita mendapat 100 pahala orang yang mati syahid? Hadis mungkar. Apa maksud hadis mungkar? Hadis mungkar nanti Ustaz Hilmi cerita. Terlalu dhaif lah. Mungkar ni terlalu dhaif. Bukan palsu. Okey, soalan terakhir untuk pagi ni. Boleh Ustaz hurai secara ringkas berkaitan hadis-hadis membaca basmalah dalam surah Al-Fatihah? Ulama berbeza pendapat tentang masalah ini kerana ada beberapa riwayat yang berbeza. Riwayat daripada Anas bin Malik itu. Maka Hanafi dan juga Hambali, mereka mengatakan bacaan itu adalah bacaan yang sir. Sebab hadis Anas kata Nabi bila mula salat, Nabi baca dengan Alhamdulillah. Maksudnya Anas tak kata dia dengar Nabi baca Bismillah. Tetapi ada dalam satu riwayat yang kata Nabi baca Bismillah. Tapi riwayat yang baca Bismillah tu mazhab Hambali dengan Hanafi kata riwayat tu bercanggah dengan riwayat majoriti, maka dia syaz. Kan kita bincang syaz tadi kan. Maka sebab itu dia orang tak terima. Mazhab Syafi'i pula dia kata, tak, ni ziyadah siqah, tambahan perawi siqah, maka boleh diterima. Maka ia perbahasan ijtihad. Dulu kita bergelut lah, sebab ada orang kata siapa yang tak baca Bismillah kuat ni Wahabi. Tapi bila mana ada satu video yang tokoh dia pun baca Bismillah slow, maka kurang sikit lah kena. Kan ada tokoh dia kan, ada seorang Habib tu, dia baca Fatihah, dia baca Bismillah slow. Lepas tu kita lega sikit lah. Tak adalah orang kata kita Wahabi dah. Sebab telah dicucuk oleh Sirim, lulus. Bebas daripada najis mughalazah dan mutawasitah. Okey tuan-tuan, terima kasih banyak. Minta maaf kalau ada kekurangan. Minta maaf kalau kurang bersemangat sikit hari ni. Jadi apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk datang dari kelemahan diri saya mohon maaf kalau saya terkasar bahasa, tersilap kata. Kalau ada yang terasa sikit-sikit tu, yang macam kena ketuk-ketuk sikit tu, maknanya saya minta maaf lah. Saya sebut ni atas dasar sahabat nak menasihati diri saya dan juga tuan-tuan juga. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.